Pastikan anda bersama saya, tekan button subscribe. Selamat sejahtera. Hari ini, murid-murid akan belajar unit 10, Gaya Hidup Sihat dan Selamat Menjamin Keharmonian Bersama. Pelajaran ini akan disampaikan oleh Cikgu Khairul bagi mata pelajaran Pendidikan Moral tingkatan. Jom belajar, jom. Baiklah murid-murid, kita mulakan pembelajaran kita dengan mengetahui contoh amalan gaya hidup sihat. Yang pertama, apakah contoh amalan gaya hidup sihat? Iaitu murid-murid perlulah membuat pemeriksaan kesihatan. Ya, anda boleh buat pemeriksaan kesihatan di mana-mana saja anda seperti di hospital, klinik kesihatan dan hospital swasta dan sebagainya. Mengapa kita kena buat pemeriksaan kesihatan? Kerana untuk melakukan pemeriksaan kesihatan pada setiap tahun untuk mengetahui tahap dan keadaan kesihatan diri kita lah. Sama ada untuk melihat ada penyakit atau tidak. Ya, boleh melihat pemeriksaan melalui ambil darah, ujian air kencing dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh amalan gaya hidup sihat. Selain itu, murid-murid digalakkan, diwajibkan juga untuk melakukan aktiviti senaman. Lakukanlah aktiviti ini di mana-mana saja anda berada. Kenapa cikgu nak kena melakukan aktiviti ini? Kerana ia dapat menyihatkan tubuh badan. Ya, badan menjadi cergas dan minda menjadi cerdas. Dua perkara yang anda dapat. Selain itu, murid-murid diingatkan supaya makan makanan seimbang. Janganlah sesekali kamu mengambil pemakanan berlemak dalam kehidupan anda sehari-hari dalam setiap masa. Ini menyebabkan anda mudah mendapat penyakit. Ini juga mudah menyebabkan anda obesiti. Mengambil makanan yang mengandungi nutrien perlulah murid amalkan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin serta garam kalian. Ada yang tanya saya, cikgu, saya tidak tahulah cikgu. Tak tahu apa? Lemak. Lemak tu yang awak selalu makan yang sedap-sedap. Makanan yang sedap-sedap itulah lemak. Apa contoh dia? Ayam goreng Kentucky, KFC, Pizza Hut, McDonald, teh tarik, roti canai, char kway teow. Itu semua adalah makanan-makanan yang tidak sihat. Yang mana pengambilan makanannya sedikit dalam setiap hari. Ambillah makanan yang sihat seperti biji-bijian, sayur-sayuran, buah, dan paling penting dan mustahak, minumlah air masak sebanyak-banyaknya. Ya? Kerana ini akan membantu proses perkembangan badan. Membantu jalankan proses perkembangan dalam tubuh badan kita. Baik, yang keempat ialah mendapatkan rehat yang cukup. Bagaimana kamu perlu mendapatkan rehat yang cukup? Kamu kena bahagikan masa 24 jam bahagi 3. Ada 8 jam. 8 jam waktu tidur, 8 jam waktu belajar, 8 jam awak buat aktiviti harian yang lain. Ya, kerana itu kamu kena tidur secukupnya. Janganlah nanti bila anda pulang dari sekolah waktu petang sampai rumah malam sambung aktiviti, main game, main komputer game, main handphone, bercik-cak, bertiktok. Itu semua buang masa. Bagi saya, cikgu kata kamu buang masa dengan aktiviti yang tidak berfaedah, aktiviti yang tidak bermoral. Merakam, kemudian mempostkan, viralkan rakaman anda itu. Itu aktiviti yang tidak bermoral. Maka tak perlulah kamu mengamalkan aktiviti yang tidak sihat. Kerana kesan buruk lebih banyak daripada kesan positif apa yang kamu lakukan. Oleh itu, kamu perlu dapat tidur secukupnya untuk pulihkan tenaga yang digunakan sepanjang hari. Bila kamu buat kerja, kamu penat. Kamu mesti rehat. Rehat dengan cara tidur. Baik, yang seterusnya, yang kelima ialah menjaga kebersihan diri. Bagaimana kamu menjaga kebersihan diri? Yang pertama, mandi setiap hari. Kadang-kadang kalau cikgu perhatikan ramai murid-murid pergi sekolah seolah-olah nampak macam tak mandi, tak terurus. Ya. Dan yang kedua ialah membersihkan tangan sebelum makan. Ini bagi murid yang makan menggunakan
tangan. Atau terutama murid-murid Melayu lah. Ada juga murid India yang makan pakai tangan. Ya, anda harus cuci tangan anda dengan sabun. Okay, mandi setiap hari. Itu penting. Baik, seterusnya ialah murid-murid perlu sentiasa berfikiran positif. Kadang-kadang kita lihat rakan-rakan murid selalu bergaduh. Puncanya ialah main-main, tak berfikir. Berbuat sesuatu perkara dengan tidak berfikir secara wajar. Tiada nilai rasional. Berfikir tanpa menggunakan otak. Awak buat dulu baru awak fikir. Tu kesalah Contoh, kawan ajak ponteng kelas. Jom mana masuk kelas, jom kita lepak kat kantin. Awak lepak kat kantin. Awak tak fikir pun kesan ponteng kelas itu. Bila awak ditangkap dan awak akui kesalahan awak dikenakan hukuman disiplin, baru awak menangis. Rasa menyesal. Itu kerana anda tidak berfikiran rasional. Anda tak rasionalkan diri anda untuk melakukan sesuatu perkara. Sebab itu, anda perlu menjaga akhlak anda, perbuatan anda. Mesti berfikiran positif. Kalau saya ponteng kelas, apa hukumannya? Bila awak tahu perbuatan salah memberi kesan yang buruk dalam kehidupan kita, adakah anda ingin melakukan perbuatan yang salah yang sememangnya kesan buruk menanti kita? Jawapannya tidak. Ya, jawapannya ialah kita akan amalkan perbuatan positif. Elakkan perbuatan negatif. Kalau kawan ajak buat benda jahat, jangan ikut, jangan tiru. Jangan terpengaruh. Ini kerana pengaruh rakan sebaya di negara kita ini sangat kuat. Sangat anda mudah tertarik dengan ajakan-ajakan manis daripada rakan-rakan anda. Itu namanya bijaksana melakukan kejahatan. Saya tak nak anda bijaksana melakukan kejahatan. Anda mesti bijaksana untuk sentiasa melakukan perbuatan yang baik. Terutama dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan anda. Jika tidak, tekanan hidup itulah menyebabkan anda tergolong ataupun anda terdedah pada resiko-resiko gejala sosial yang memberi kesan buruk kepada kehidupan anda. Baik, seterusnya ialah menjaga kebersihan persekitaran. Selalu murid-murid diajarkan oleh guru. Selalu murid-murid diingatkan ibu bapa jaga kebersihan rumah. Begitu juga di sekolah, jaga kebersihan sekolah. Tak kira kamu ada di mana, jaga kebersihan persekitaran. Kenapa tujuan nak jaga kebersihan? Untuk elakkan penyakit. Untuk mengelakkan ketidakkeselesaan kamu. Kamu tak selesa nak belajar di dalam kelas yang kotor, banyak sampah, meja tak susun, kursi tak susun. Kerana sikap itu kamu yang buat. Kamu tidak bersihkan kelas, tidak bersihkan rumah, kawasan perumahan anda, dekatan itu kotor. Anda makan makanan, sampah makanan buang kat tepi jalan. Jadi suasana keindahan alam sekitar itu tercemar. Sakit mata memandang, sakit lagi bahu nak memikul. Nak bersihkan seorang-seorang. Orang lain buat, kita yang kena betulkan. Tidak mengapalah, yang penting kita kena jaga kebersihan. Dan sering mengingati antara satu sama lain bahawa kebersihan persekitaran amat penting dalam kehidupan kita. Nampak je orang buang sampah, tegur dia. Tak kira lah abang, mak, ayah, kakak, cikgu, pakcik, makcik, jiran dan sebagainya. Kadang-kadang kita tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Ya. Baik, seterusnya ialah amalan ibadat dan meditasi. Bagi amalan ibadat yang sering kali dibuat untuk meditasi ialah amalan yoga. Yoga ni biasa pagi-pagi, atuk nenek awak, mak ayah awak keluar, bersukan, berjoging, beriadah dan yoga. Ini tujuannya untuk menenangkan fikiran. Sebab itulah kalau kamu ada masalah, terlalu memikirkan masalah, kerja rumah tak siap, aktiviti banyak, musim-musim sekolah ni, naik sekolah ni, banyak sangat kerja nak kena buat. Ketika anda belajar PDPR online di rumah, dalam masa yang sama aktiviti kena dijalankan secara online. Anda disuruh masuk pertandingan secara online, disuruh buat video untuk kebaikan bersama supaya orang dapat tonton video moral yang ingin kita sampaikan pengajarannya. Jadi semua kerja yang banyak itu membelenggu anda, buatkan anda rasa tidak selesa. Oleh sebab itu, amalkan amalan ibadat atau meditasi seperti yoga, tujuannya untuk menenangkan fikiran. Jika tidak boleh juga,
jumpalah guru, kaunselor, jumpalah ibu bapa, luahkan masalah. Luahkan apa yang terbukti di hati anda supaya awak dapat melepaskan masalah. Itu adalah cara yang terbaik. Biasanya ibu bapa dan guru akan memberikan motivasi yang baik, motivasi yang tinggi agar anda sentiasa dapat menenangkan fikiran, dapat menyelesaikan masalah kehidupan anda yang kian mencabar. Dan yang terakhir, amalan contoh gaya hidup sihat ini ialah tidak lain tidak bukan bebas daripada penggunaan bahan terlarang. Anda saban hari, saban tahun, anda akan dapat lihat iklan-iklan di televisyen, iaitu amalan dadah. Kesan buruk isap dadah. Iklan-iklan itu bukan tujuannya saja-saja nak tayang-tayang ke dalam TV. Kenapa? Kerana kita memberikan kesedaran kepada kita supaya kita jauhi amalan dadah. Supaya kita jauhi amalan merokok. Supaya kita jauhi amalan pengambilan alkohol yang berlebihan. Bagi sesetengah agama, memang meraihkan sesuatu upacara dengan pengambilan alkohol. Tetapi perlu ingat, alkohol itu boleh menyebabkan mabuk. Bila mabuk, awak bawa kenderaan, maka kes kemalangan jalan raya, kes kematian akibat dilanggar oleh pemabuk yang membawa kenderaan besar adalah tinggi. Baru-baru ini, berapa ramai kes kematian akibat kemalangan jalan raya akibat mabuk. Ini punca daripada sebab itu kita perlu bebas penggunaan bahan terlarang. Ya. Lagi-lagi dadah. Dadah menyebabkan resiko kematian dan aktiviti dadah jugalah menyebabkan kes jenayah itu meningkat. Kenapa? Kerana penagih dadah dia akan gian untuk isap dadah. Dia perlukan buat dadah itu untuk disuntik ke dalam badannya, untuk dihirut, dihisapnya. Tetapi tak ada duit untuk beli. Oleh sebab itu dia terpaksa merompak, meragut beg tangan wanita sehingga menjadi mangsa mereka yang boleh menyebabkan kematian. Ada juga iklan bahayanya dadah, meragut beg tangan wanita, orang yang diragut tu jatuh dan menyebabkan kematian. Ini adalah sebab mereka tidak mengamalkan gaya hidup sihat yang memberi kesan buruk kepada diri sendiri dan juga orang. Jadi itulah dia contoh-contoh amalan gaya hidup sihat murid perlu amal. Baiklah murid-murid, kita pergi ke kesan gaya hidup sihat dan selamat kepada diri kita. Apakah gaya hidup sihat dan selamat kepada diri kita? Baik, jika kita mengamalkan gaya hidup sihat dan selamat, maka yang pertama minda kita akan cerdas. Minda ni maksudnya di otak kita, akal kita. Di kepala kita ni ada otak. Di otak kita ni berfikir. Otak kita boleh berfikir dengan baik. Otak kita boleh berfikir dengan cerdas kalau badan kita sihat. Tubuh badan kita sihat. Tapi kalau kita demam, kita tak sihat, kita tak boleh nak berfikir apa. Kita fikir sakit. Sakitnya contohnya awak berlari, berjoging. Katakan awak beriadah tapi tak mengamalkan hati-hati. Okay? Awak jogging di kawasan yang berbahaya. Resiko kemalangan. Kawasan tidak rata. Jogging, tempat tinggi, bercuram, turun. Okay. Kemudian awak berjogging tidak menggunakan peralatan sukan yang betul. Contohnya nak berjogging tapi awak berjogging menggunakan selipar. Awak berjogging hanya dengan menggunakan kaki ayam. Bukan ayam punya kaki. Maksudnya tidak ada kasut. Kaki awak je yang awak gunakan untuk lari. Maka resiko kemalangan itu tinggi. Bila tinggi, contohnya awak lari-lari terjatuh, kaki awak luka, sakit, tercocok paku karat, terkena sepihan kaca, luka, sakit. Jadi bila kaki awak sakit, awak tak boleh nak berfikir apa, awak fikir sakit je. Bila nak hilangkan sakit, bila nak sakit ni nak baik. Itu pesan buruk. Tetapi kalau anda mengamalkan gaya hidup sihat, anda berhati-hati ketika melaksanakan aktiviti gaya hidup sihat dengan jogging, maka pesannya ialah minda kita cerdas. Okay, kita boleh berfikir kita boleh bertindak secara waras dan rasional. Yang kedua, bebas daripada masalah sosial. Apabila anda tidak mengamalkan budaya merokok, anda tidak ambil dadah dalam kehidupan dan tidak sesekali anda ambil alkohol. Seperti yang saya kata, ada cara agama membenarkan pengambilan alkohol.
Tetapi mestilah pada kuantiti yang sedikit ataupun tidak menyusahkan diri atau orang lain. Okey. Kenapa? Kerana ia dapat bebas daripada masalah sosial. Mengelakkan diri kita daripada terlibat daripada kes-kes jenayah. Masalah sosial ini boleh menyebabkan kes jenayah. Ya. Contohnya pengambilan pil ekstasi. Anda ambil pil ekstasi, kemudian anda buat perkara yang tidak baik dan tidak senonoh, boleh menyebabkan masalah lain timbul, iaitu keruntuhan akhlak seseorang. Bila kerap sangat berlaku keruntuhan akhlak sosial, maka berlaku kesan lain. Contohnya berzina, melakukan hubungan intim sebelum perkahwinan. Okay, menyebabkan apa? Menyebabkan perempuan itu mengandung anak luar nikah. Dan sudah mengandung, sudah beranak, baby itu buang. Tak anak-anak, you buang. Dan baby yang tak berdosa itu mati. Terdapat banyak kes buang bayi di merata-rata dunia. Di merata-rata tempat. Yang ada buang bayi kat surau, yang ada buang bayi kat depan rumah orang. Sebab apa? Sebab awak tidak mengamalkan budaya gaya hidup yang sihat. Itu salah. Kesan buruknya ialah buruk kepada kita. Banyak kesan buruknya. Yang ketiga, kesan gaya hidup yang sihat. Kalau kita amalkan gaya hidup sihat, kita memiliki tubuh badan yang sihat. Sudah semestinya. Ini kerana kita sentiasa menjaga kesihatan. Kita sentiasa menjaga pemakanan. Ini kerana kita sentiasa melakukan perbuatan yang baik. Dan perbuatan yang dilarang, yang dicegah, kita tidak buat. Maka tubuh badan kita sihat di samping kita mempunyai akal untuk berfikir. Tubuh badan yang sihat juga kita akan. Dan yang terakhir, bila awak ada minda yang cergas, yang boleh berfikir, apa masalah yang berlaku yang menyebabkan tekanan perasaan, anda dapat perbaiki. Secara tidak langsung, ia dapat mengurangkan stres ataupun tekanan perasaan yang membelenggu diri kita akibat daripada aktiviti yang kita. Contohnya tadi seperti yang saya kata, anda banyak sangat kerja rumah, cikgu ajar, cikgu berikan latihan, dan ada banyak terlibat dalam aktiviti-aktiviti dalam kehidupan seharian anda, bermakna anda kena buat kerja dalam satu masa. Jadi anda stres, terasa banyak sangat kerja. Jadi langkah yang pertama, amalkan gaya hidup sihat. Anda perlu pastikan minda anda cergas, tubuh badan awak sihat, dan dapatkan hikmat nasihat daripada guru kaunselor dan juga bapa, luahkan masalah supaya anda dapat mengetepikan masalah-masalah dan perasaan yang bimbang itu untuk anda menyelesaikan aktiviti seharian. Okay, murid-murid, kesan gaya hidup sihat kepada masyarakat. Tadi gaya hidup kepada diri sendiri, ini kesan gaya hidup kepada masyarakat. Anda jangan terpengaruh dengan gambar orang berlari itu melepaskan tekanan perasaan, lompat sana, lari ke belakang. Jangan lihat video itu, anda perhatikan di hadapan, iaitu kesan gaya hidup sihat kepada masyarakat. Yang pertama, melahirkan anggota masyarakat yang lebih produktif. Kenapa cikgu gaya hidup sihat ini boleh melahirkan anggota masyarakat yang lebih produktif? Ialah kalau semua murid, ibu bapa, abang kakak adik anda, cikgu, anak-anak cikgu, keluarga-keluarga cikgu, keluarga-keluarga jiran-jiran kita, kalau semua orang sihat, masyarakat akan lebih produktif. Buat kerja, cikgu buat kerja, mak ayah buat kerja dengan bagus, dapat membantu memulihkan ekonomi negara, mempunyai masyarakat yang cergas, Aktiviti seharian masyarakat dapat dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua, melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan bekerjasama. Gaya hidup sihat inilah yang membimbing kita. Bimbing, melatih, mendidik orang ramai termasuk kita. Kita ini berperanan sebagai agensi masyarakat. Turut terlibat sama dalam satu komuniti supaya apa? Bersatu padu. Apa maksud bersatu padu ni? Selalu awak sebut perkataan bersatu padu. Bersatu padu ni ialah kerjasama di dalam satu kelompok, dalam melakukan sesuatu perbuatan atau aktiviti secara sepakat, iaitu muafakat. Anda pernah dengar peribahasa muafakat itu berkat, membawa berkat. Itulah dia. Dia bersatu teguh, bercerai roboh. Yang membimbing masyarakat itu sendiri supaya bersatu padu. Kalau ada kerja sama.
Kerjasama datangnya daripada muafakat, sepakat atau seia sekata. Kalau tak ada perkataan sepakat, kalau tak ada perkataan seia sekata dalam hidup kita, maka anda tak nak bekerjasama dengan orang lain. Anda nak bekerjasama dengan keluarga awak tak hirau ke orang lain. Itu masyarakat yang sendiri. Bagi orang yang mengamalkan hidup sendiri, hidup sihat, mengamalkan gaya hidup sihat, mereka tidak mementingkan diri sendiri, mereka bekerjasama dengan orang lain, menjaga suasana aman, bahagia, untuk memastikan kelangsungan hidup masyarakat dalam keadaan aman dan sejahtera. Baik, yang ketiga, mewujudkan persekitaran yang bersih dan selamat. Sudah menjadi tanggungjawab kita lah. Kita mengamalkan gaya hidup sihat, salah satu caranya ialah menjaga kawasan ataupun persekitaran tempat kita tinggal, tempat kita duduk, tempat kita buat kerja dalam keadaan bersih dan selamat. Bayangkan kalau rumah anda sendiri kotor, adakah anda rasa bersih, selesa dan selamat untuk anda tinggal? Jawapannya tidak. Kecuali kalau awak pengotor, tak kisah sampah bertebaran di atas rumah anda, di atas lantai rumah anda. Tak kisah. Namanya pengotor. Tetapi normal bagi manusia jikalau kita menginginkan sifat bersih, menginginkan sifat selamat, menginginkan sifat sejahtera, kawasan persekitaran yang bahagia dan selamat, maka perlulah anda jaga kebersihan. Itu sikap kita yang sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat. Kerana amalan menjaga kebersihan adalah salah satu daripada gaya hidup sihat. Dan yang keempat ialah melahirkan anggota masyarakat yang sihat, murid-murid. Anda perlu sikap jaga gaya hidup sihat ini melahirkan diri kita yang sentiasa sihat. Dan yang terakhir, bila kita bertindak secara rasional, kita boleh mengurangkan masalah sosial. Kes-kes jenayah, kes-kes gejala sosial dapat kita kurangkan walaupun ada. Dapat kita elakkan, dapat kita kurangkan. Ini akan memberikan kesan kepada negara dan rakyat di mana rakyat akan hidup aman dan kemakmuran negara dapat kita kekalkan. Baiklah murid-murid, sampai sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap faham, teruskan kekal mengamalkan gaya hidup sihat. Sampai sini saja pelajaran kita. Saya harap murid-murid faham dan buat latihan dalam sekian. Terima kasih.